Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan seorang hamba menyebabkan doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sangat masyhur di telinga kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila mati anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya. Maknanya ia tak akan lagi dapat pahala kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang ia gunakan di jalan Allah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua iaitu ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lah. Anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Kalau kita lihat hadis yang mulia ini, bahawa Nabi SAW sabdakan waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Bermakna bukan semua anak apabila memohon kepada Allah, Allah kabulkan semua doanya. Boleh jadi Allah tangguhkan atau Allah tolak doa seorang anak. Siapakah doa yang cepat dikabulkan? Iaitu anak yang soleh. Orang yang dikatakan soleh bukan hanya orang yang setakat di IC dia tertulis nama soleh atau soleh. Tapi orang yang soleh ialah orang yang apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu, ia kerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian ia meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Maka orang tersebut dikira sebagai orang yang soleh. Orang yang sentiasa mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara makhluk yang saleh, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang saleh ialah para malaikat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesalehan, ketaatan makhluk Allah yang satu ini yang bernama malaikat. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6 firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahawa malaikat tidak pernah bermaksiat, menderhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sentiasa mengerjakan apa sahaja diperintahkan Allah kepada mereka. Maka bukan mustahil, bukan perkara yang diherankan jika doa malaikat adalah doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung orang yang mendapat doa daripada malaikat. Ada beberapa jenis manusia. Ada beberapa jenis manusia yang mendapat doa daripada malaikat. Sekurang-kurangnya ada 2 jenis atau 2 golongan manusia yang mendapat doa daripada malaikat. Yang pertama ialah orang yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk saudaranya muslim yang lain. Maka orang tersebut akan mendapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Bahawa doa seorang muslim untuk saudara muslimnya yang lain tanpa pengetahuan muslim tersebut, atau mungkin orang tersebut bukan berada di hadapannya, maka doa ini mustajabah, doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian wa inda ra'sihi malakul muwakkil, bahawa di sisi kepala orang tersebut, di sisi kita ni ada malaikat
Ada malaikat yang sentiasa melihat apa yang kita kerjakan. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali seorang tersebut mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang muslim yang lain, saudara muslimnya yang lain, maka qala al malakul muwakkilu bih, maka malaikat yang berada di sebelah kita ni, mereka akan memohon kepada Allah, amin walaka bimithlin, ya Allah perkenankanlah doa hamba ini dan bagi engkau, iaitu bagi orang yang berdoa ini, semisal apa yang ia mohonkan untuk saudara muslim yang lain. Bermakna apa? Apabila kita berdoa untuk saudara kita muslim yang lain, pada hakikatnya untuk diri kita sendiri. Kalau kita katakan, ya Allah, lihat jiran saya, dia ditimpa musibah ya Allah, jauhkan ia daripada musibah ya Allah. Apabila kita ni ditimpa musibah, insya-Allah Allah akan hilangkan musibah dari kita. Apabila kita tak dapat musibah, insya-Allah Allah jauhkan kita daripada musibah. Ya Allah, si fulan tersebut dalam keadaan sakit ya Allah, tolong bagi kesihatan kepada dia ya Allah. Maka pada hakikatnya doa itu kembali untuk kita. Maka jika kita sakit, insya-Allah Allah akan sihatkan penyakit kita. Dan jika kita tak sakit, Allah akan jauhkan penyakit daripada kita. Atau, ya Allah, si fulan ya Allah dah lama menduda ya Allah, tak kahwin-kahwin, tolong bagi ia isteri salihah ya Allah. Kita yang tak dapat isteri salihah, insya-Allah Allah akan bagi kita isteri salihah. Kalau dah ada satu, Allah bagi satu lagi. Jadi maknanya apa sahaja yang kita doakan untuk saudara kita yang lain, bermakna hakikatnya untuk diri kita sendiri. Mafhum mukhalafah, maknanya fahaman arti sebalik daripada doa ini, barang siapa yang memohonkan keburukan untuk saudara muslim yang lain, boleh jadi doa itu kembali kepada dirinya. Itulah sebabnya dalam Islam kita dilarang mendoakan yang buruk untuk saudara muslim yang lain. Kita dilarang. Kalau seandainya mendoakan saudara muslim yang lain itu dilarang dalam Islam, dan ada yang lagi teruk, iaitu mengata-ngatai, melaknat atau menghina saudara muslim yang lain. Dan ini berpunca dikarenakan apa? Kerana orang tersebut bukan sefahaman dengan kita. Ingat, kalau orang bukan sefaham dengan kita, jangan kita dengan suka-suka mengatai mereka, jangan suka menghina mereka. Sebab apa? Orang yang kita hina belum tentu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita yang menghina ini adalah orang yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Hai orang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Janganlah satu kaum mengatai-ngatai kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang ia hina itu, kaum yang menghina itu, kaum yang dihina itu jauh lagi baik dibandingkan dengan kaum yang menghina. Wala nisa'u min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Dan janganlah perempuan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang dihina itu lagi baik daripada perempuan yang menghina. Jadi apabila orang yang beza faham dengan kita, jangan terus kita kata-katai, jangan terus kita hina, kita laknat, tapi kita doakan yang terbaik untuk dia. Semoga Allah bagi ia hidayah. Jika kebenaran itu memang berada di tangan kita, kita dah yakin bahawa kebenaran, bahawa yang hak ada di tangan kita, dan orang lain salah, betul, tetapi kita perlu ajak mereka dengan cara yang hikmah. Jangan mengata-ngatai mereka dengan perkataan yang kesat, yang menyakiti saudara muslim yang lain. Di mana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang muslim sebagaimana sampai ia mencintai saudara muslim yang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kebenaran yang berada pada diri kita, kita kena bagi cara baik-baik. Kita kena bagi tahu kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka,
iaitu ajaklah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan cara baik, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara pelajaran, bagi pelajaran yang baik, bukan dengan cara perkataan-perkataan yang kesat. Ingat tuan-tuan, bahawa kita ni belum tentu baik daripada orang yang kita hina. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kamu suka mentazkiyah, mengatakan kamu the best one in the world. Kamu mengatakan kamu yang terbaik dan orang lain buruk. Sebab apa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang paling bertakwa di sisinya. Jadi tuan-tuan, ajak orang lain dengan cara yang baik. Adapun hidayah itu kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja kita. Kalau kita betul berada di atas yang hak, orang ni salah, kita buat diri kita menjadi qudwatun hasanah, contoh terbaik untuk orang lain, kemudian ajak orang lain buat baik. Kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Terpulang Allah nak bagi hidayah kepada mereka ataupun tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dan setiap kebaikan yang kita doakan untuk saudara muslim yang lain, maka pada hakikatnya untuk diri kita sendiri. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang mendapat doa daripada malaikat ialah orang yang sentiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW bersabda di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah seorang hamba berada pada pagi harinya, maka ada dua malaikat yang turun. Jadi ketika setiap kita ni apabila bangun pada pagi hari, melihat matahari terbit, kita bangun pada pagi hari, maka ada dua malaikat yang turun untuk setiap kita. Maka fayaqulu ahaduhuma, maka yang satu malaikat akan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bagilah ganti yang terbaik bagi orang yang sentiasa memberikan nafkah, orang yang sentiasa bersedekah, bagilah ganti yang baik. Kemudian wa yaqulul akhar, dan yang satu lagi memohon kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bagilah kebengkrapan kepada orang yang kedekut. Dan doa ini makbul. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Permisalan orang yang bersedekah, berinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah biji yang ditanam kemudian tumbuh satu pokok, dan dari pokok ini ada 7 dahan. Setiap dahan menghasilkan 100 biji. 100 biji dikali menjadi 7, menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah menggandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dan ini adalah salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gandakan dengan cara yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bagi kebengkrapan kepada orang yang kedekut. Sehingga firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 180, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum." Janganlah orang yang Allah bagi nikmat kepada mereka, kurnia kepada mereka, kemudian mereka kedekut dengan kurnia tersebut. Jangan mereka sangka bahawa itu baik untuk mereka, bal huwa syarrul lahum, tetapi itu buruk untuk mereka. Apabila orang kedekut, orang yang bakhil, tak suka mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi ia kebengkrapan di dunia dan di akhirat. Di dunia saja, orang yang kedekut, orang yang bakhil kepada orang miskin, Allah akan pakaikan pakaian orang miskin kepada mereka dengan harga yang sangat mahal. Dengan harga yang sangat mahal. Atau Allah Subhanahu wa taala bagi ia makanan
dengan makanan orang miskin dengan harga yang sangat mahal. Lihat, orang yang kedekut ni biasanya dia akan pakai pakaian yang miskin. Salah satu contoh, orang miskin dia tak boleh beli baju yang cantik sehingga baju dia rosak. Koyak sini. Ia nak beli baju yang cantik tapi tak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi pakaian kedekut baginya, bagi orang kedekut ni, pakaian miskin untuk orang kedekut dan harganya sangat mahal, mungkin mencecah sampai ratusan ringgit. Atau orang miskin ni tak boleh makan banyak sehingga makan sedikit, dan orang kaya yang kedekut Allah bagi dia makan yang sedikit dengan harga yang sangat mahal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa poin yang boleh kita ambil dari kuliah singkat sebelum Jumaat ni? Yang pertama, ingat, kesolehan seorang hamba menyebabkan doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Maka jadilah sahabat orang soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang soleh. Sebab Nabi SAW sabdakan, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama seorang itu bergantung kepada agama sahabatnya, maka hendaklah ia memperhatikan siapa yang ia ambil sebagai sahabat. Yang kedua, poin yang kedua dan yang terakhir ialah salah satu makhluk Allah yang mulia ialah malaikat. Dan sungguh beruntung orang yang mendapat doa dari malaikat. Sekurang-kurangnya ada dua jenis manusia yang mendapat doa dari malaikat. Yang pertama, orang sentiasa mendoakan kebaikan untuk saudara muslim yang lain. Yang kedua, orang sentiasa memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang boleh saya kongsikan pada tengah hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.